Okey, jadi perbincangan ni sebenarnya masih lagi di bawah tajuk kufur, syirik, murtad dan yang seumpamanya. Yang mana poin pertama ini sebenarnya dia berkait dengan perbuatan yang boleh merosakkan amal, tetapi kerosakannya disebabkan oleh kufur, murtad, syirik ini kerosakan yang berlaku secara keseluruhan. Mana kalau seseorang itulah, kita kata seorang mukmin, seorang muslim, bila berlaku kepada mereka perbuatan ini, sama ada kufur ni sebenarnya kalau kita nak kira dari segi pembahagian lah, murtad, syirik ni dia di bawah kufur. Kufur tu yang paling besar. Sebab apa jadi kufur? Kerana murtad, perbuatan murtad itu dia panggil kufur je. Cuma yang besarnya kufur itu. Salah satunya syirik, dah banyaklah sebab manusia menjadi kufur. Cuma di sini dalam kitab ini penekannya, bila berlaku kufur pada seseorang muslim ataupun mukmin itu, apa kesan dia? Apa kesan dia? Sebab kalau kesan kepada tubuh itu tak ada apa. Kesan kepada selera makan ke tu tak ada apa tu. Cuma yang di sini yang kita nak fokusnya, kesan dia itu ialah dari sudut kehidupan beragama, dari sudut hilang pahala itu. Bahkan seorang itu tidak dipanggil Islam, hilang pahala itu, hilang semuanya, jadi kosong. Itulah sebenarnya kita bincang tajuk ini. Cumanya di bawah tajuk ini, penulis ini Syekh Al-Hilali ini, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, dia kemukakan banyak contoh daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi sebagai nak membuktikan perkara itu. Sebab ini perkara yang paling serius. Selepas ni kita akan jumpa fakta-fakta ataupun poin-poin yang mana bila berlaku pada seseorang muslim itu tidaklah menyebabkan hilang semua pahala. Cuma yang ini sebab apa hilang pahala semuanya? Sebab sudah jadi kufur, sudah rosak akidah. Jadi rosak akidah ni sebenarnya bukan kata payah berlaku, mudah je nak berlaku sebenarnya. Misalnya kita kata perbuatan syirik, guna tangkal, azimat, pakai cincin, kayu kokar tu dengan anggapan ada unsur-unsur mistik gini-gini jadi selamat, tidak berlaku kemalangan, tu boleh membawa pada syirik, boleh membawa pada syirik. Itu bahaya. Jadi perkara itu boleh jadi bagi seseorang yang tidak fokus kepada tahqiq akidah, betul-betul jaga akidah, dia tidak jaga dengan secara serius, bahkan dia pandang remeh saja perkara ini, boleh jadi dia tak terasa perkara itu, tapi hakikatnya dia telah kufur kepada Allah. Baik, jadi masih lagi dalam perbincangan dalil-dalil yang dikemukakan. Sebab saya tidak tanda, jadi saya kira ayat mana ni? Idza aslama situ betul muka surat 34 lah. Ataupun yang kedua tu, muka surat yang kedua situ okey. Jadi yang kedua, yang pertama baru ni orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Cuba tengok muka surat 31 sebab dia ni bersambung ni. Orang yang mati dalam keadaan kafir, namun ketika hidup mereka melakukan banyak perbuatan yang terpuji, perbuatan baik, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Mana Allah tidak biarkan begitu saja. Tetapi makna Allah tidak menyia-nyiakan itu, dia akan dapat nikmat akhirat, nikmat dunia. Maknanya bila seseorang yang tidak Islam ni poin pertama ni, dia fokus pada orang tidak Islam, dia buat baik, dia derma, dia infak, dia bantu, dianya tidak Islam, Allah bagi juga nikmat pada, Allah buka pintu rezeki, boleh jadi perniagaan dia maju, dia dihormati oleh semua orang, mana hidup dia tu rasa lapang lah, dia pun rasa senang hati, rasa bahagia. Sebab apa? Sebab kebaikan yang dia buat. Hak tu boleh berlaku. Tetapi di hari akhirat dia tak apa-apa pun. Tu kita telah bincang. Yang kedua,
Jika seseorang yang kafir itu masuk Islam, tadi dia tak masuk Islam. Orang kafir yang baik, banyak buat kebajikan, mati dalam keadaan begitu, dia tak dapat kebaikan hari akhirat. Mana dia tidak dapat hasil di hari akhirat dengan kebaikan yang dia buat. Cuma dia dapatlah kebaikan di dunia. Boleh ada Allah buka rezeki, dia hidup, dia rasa tenang, dia mesra dengan semua orang. Itu satu nikmat tu. Waktu mungkin dia dapat. Tapi di hari akhirat dia tak dapat. Ada satu lagi, ni kita nak sambung malam ini. Yang mana orang kafir, dia masuk Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Maka Allah akan hapuskan semua kesalahan dia, dan kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum dia masuk Islam tu akan ditulis sebagai pahala untuknya. Bayangkanlah, ada sahabat Nabi mati hari ini juga meninggal dunia kerana perang fisab. Masuk Islam hari ini, terus pergi berperang, mati. Sehari tak sampai dia masuk Islam, tak sampai 24 jam. Ada. Jadi betul lah dia. Okey, cuba kita tengok di sini. Hal ini disebutkan secara tegas dalam beberapa riwayat daripada Rasulullah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu, kataballahu lahu kullu hasanatin kana azlafha, wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafha. Thumma kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanah bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha." Apabila seseorang manusia ataupun seseorang hamba masuk Islam, saya bimbangnya takut bila seorang hamba ni ingat hamba abdi. Tidak. Al-abdu situ maknanya hamba Allah secara umum. Takut silap faham lah. Sebab tu saya terjemah tu, apabila seseorang manusia masuk Islam. Sebab abdu ni ada dengan maksud hamba abdi. Tapi ada juga Allah guna, Nabi guna. Abdu ni maknanya hamba dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Hak hamba abdi tu konteks hubungan manusia dengan manusia. Adalah hamba abdi tu, ada tuan mas. Ni tidak. Hadis ni maksud hamba sini maknanya manusia. Bila seseorang masuk Islam, gitu lebih jelas lagi. Bila seseorang masuk Islam, dan Islam dia tu Islam yang baik. Para ulama menyebutkan Islam yang baik yang dimasukkan di sini, dia laksanakan setiap amal-amal fardu ain tu paling minimum. Dikira Islam yang baik. Mana setiap apa yang Allah fardukan atas dia secara aini, secara fardu ain, yang disebut fardu ain ataupun wujub aini, dia buat semua. Itu sudah dikira hasunah Islam, baik dah tu. Itu yang dimaksud itu. Maknanya tidak berat. Dia laksanakan tugas tanggungjawab secara peribadi yang Allah fardukan kepada dia, itu sudah dikira Islam yang baik. Ini orang yang baru memeluk agama Islam. Kalau berlaku keadaan itu, maka Allah akan menulis setiap kebaikan yang pernah ia lakukan. Hak dia buat sebelum Islam tu semua Allah kira sebagai pahala. Cuba fikirlah sebanyak mana. Daripada mula-mula dia balik sampai dia masuk Islam tu katakanlah 30 tahun. Setiap perbuatan baik dia buat baik pada anak, pada isteri, ibu bapa, jiran, semua yang dikatakan ma'ruf, Allah tukar jadi pahala. Allah tukar jadi pahala. Dan dihapuskan setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Ini melibatkan kesalahan yang tidak melibatkan hak orang. Kalau kesalahan dia dengan Allah tu memang Allah lepaslah. Tapi kalau kesalahan dia dengan orang, tu dia kena bertaubat khususlah. Cuma ada setengah ulama kata doa tu pun dihapuskan juga dari segi dosa. Cuma ni kalau ada melibatkan harta benda orang, dia kena bayarlah. Kalau tak bayar, dikira dosa situ selepas tu. Contohnya lah, semasa dia kita kata tidak Islam tu, dia mencuri. Bila dia masuk Islam, dia tidak jadi halal harta itu. Cumanya Allah hapuskan dosa. Kalau dia tak bayar selepas dia masuk, atau dia tak hantar balik, dikira pada waktu itu. Dosa tu dikira semula. Hak dulu hapus. Tu. Tapi dia tetap kena kembalikan harta orang. Kalau dia tak kembalikan, baru Allah kira sebagai dosa. Itu maknanya peluang tu peluang yang lebih baik, lebih besar lah. Selepas itu adalah balasan, adalah ganjaran
Satu kebaikan dia dilakukan, dibalas ni bahasa Indonesia ni, kalau saya terjemah dalam bahasa kita, selepas itu adalah ganjaran-ganjaran lain. Itu maksudnya berdasar pada teks Arab. Misalnya satu kebaikan yang dia buat akan diberi ganjaran sehingga 10 kali ganda, ataupun kalau yang dia buat itu berkualiti, boleh jadi ditambah sampai 700 kali ganda. Ni saya terjemah ni berdasar pada syarah hadis, bukan berdasar pada teks, supaya mudah faham. Saya terjemah ni berdasar pada syarah-syarah hadis yang dibuat oleh ulama. Kalau kita terjemah secara harfiah gitu mungkin perlu huraian pula. Saya terjemah supaya lebih mudah. Sedangkan setiap kesalahan yang dia buat, setiap dosa dia buat selepas dia masuk Islam itu, hanya dihitung satu kesalahan, satu dosa. Tidak digandakan kesalahan itu. Tapi kalau kebaikan diganda, paling kurang 10 kali ganda. Tapi kalau kebaikan dia itu berkualiti, mungkin digandakan sampai 700 kali ganda. Dalam setengah riwayat diganda lagi beberapa kali ganda. Lihat pada kualiti kebaikan itulah. Sebab tu hadirat kita ni, kita kena latih diri kita sendiri. Janganlah kita hanya buat kebaikan, tapi kena fikir kebaikan yang berkualiti. Seperti mana kita makan, bukan sekadar yang halal, tapi yang berkualiti. Barulah dia dapat ganda itu lebih. Jadi hadis ni sebenarnya menyatakan kelebihan orang yang memeluk Islam. Tu setiap kebaikan dia buat. Rupanya kalau kita perhatikan hadirat, Allah ni memang betul-betul rahmat, betul-betul Rahman dan Rahim. Peluang yang dia bagi pada manusia tu, orang lain sama-sama manusia tak mungkin boleh bagi. Kalau sesama manusia tu tak mungkin boleh bagi. Cuba tengoklah. Cuba tengok riwayat ni, riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Cuba bayangkanlah. Saya ambil contoh. Katalah seseorang yang tidak Islam tu, dia masuk Islam ketika umur 70, katakanlah. Sedangkan dia akhir balik tu umur 15. Kita ambil mudah, umur 15. Maknanya daripada 15 tahun sampai 70 tahun, pada tahun yang ke-70 dia masuk Islam. Maknanya kebaikan yang dia buat bermula daripada mula dia akil balik itu, Allah kira sebagai pahala semuanya. Besok mati, besok dia meninggal dunia. Kalau sahabat tu hari yang sama meninggal dunia. Cuba bayangkan, pahala berapa puluh tahun tu? Kalau 70 maknanya 55 tahun. Nah, 55 tahun lah. 55 tahun pahala yang dia bina. Waktu kekal dalam buku akaun dia. Dia akan lihat di hari akhirat. Dosa dia hilang semuanya. Mati dalam keadaan begitu, tidak bertuah. Kadang-kadang kita fikir lebih baik dia pula daripada kita. Kalau berlaku begitulah, benda ni dia tidak boleh dirancang. Cuma kalau berlaku begitu, ini rahmat Allah. Baik. Lepas tu satu lagi, ni biarlah saya nak hurah hadis ni sebab hadis ni besar ni. Poin yang kedua, selepas itu, kalau dia buat baik selepas dia masuk Islam, satu kebaikan dia buat, Allah bagi 10. Seperti kita yang sudah berpuluh tahun dah masuk Islam. Kita semua ni yang sudah Islam ni, sekali kita buat kebaikan, Allah beri 10 ganjaran. Sekali buat 10 kali ganjaran. Kalau berkualiti kebaikan kita 70 kali. Mana dia terus dapat kelebihan tu. Tak perlulah dia ambil masa lama seperti kita berpuluh-puluh tahun. Masuk saja Islam tu dapat kedudukan seperti orang-orang yang telah lama memeluk Islam. Tidakkah itu satu rahmat Allah? Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahim, afiha ajrun?" Wahai Rasulullah, ni Hakim bin Hizam dia tanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau wahai Rasulullah tentang ibadat yang aku lakukan di zaman jahiliah? Mana zaman jahiliah ni dia beribadat juga, tapi beribadat cara dia lah. Dia semaya 2 waktu kalau zaman jahiliah dulu. Sedekah pun ada zaman jahiliah. Bagi makan kepada tetamu, hak tu memang hidup segar dalam masyarakat jahiliah. Subur tu amalan tu. Bagaimana ibadat-ibadat saya buat haji zaman jahiliah, saya buat umrah zaman jahiliah, tak betul tu suku kira. Lagu mana, macam mana tu?
Ada setengah-setengah tu dalam bentuk sedekah, memerdekakan hamba abdi, melakukan hubungan silaturrahim. Ada pahala ke tidak? Ada pahala ke tidak? Dia tanya tu, dia kalau dia tidak Islam, boleh pahala ke tidak? Nabi kata, aslamta ala ma aslafta min khair. Kalau saya terjemah, Islamnya kamu, maka kamu akan dapat segala kebaikan yang kamu buat sebelum itu. Itu saya terjemah mudah. Jadi kalau terjemah dia ni tak apa nyakutlah mana lah muka bahasa. Mudahnya, aslamta ala ma aslamta min khair. Islamnya kamu, maka segala kebaikan yang kamu buat sebelum itu kamu akan dapat. Islamnya kamu, maka kamu akan dapat semuanya kebaikan yang sebelum itu. Ini jelas lagi. Maknanya boleh. Lepas tu kita kata dia buat haji, buat umrah tu tak jadi, dak tu habui kepada dia pahala buat tu. Tak betul tu, memang nak betul mana, muka tak ada pembimbing. Kalau ada pembimbing umrah ni pun salah lagi buat. Kalau ada pemimpin umrah ni pun pergi salah lagi. Bahaya tawaf 14 kali. Apa ni? 14 kali. Nah. Ini apa ni? Sa'i tu. Nah. Pergi Safa, Marwah sekali. Orang lain sudah tunggu dia lamanya kakak ni duduk saya. Dia mari, cepatnya buat ni, dia kata. Kata mana lambat ni? Lambat mana? Dia kata dah mari sesar, dia kata. Kata dia buat sepatah saya. Tu kurus sudah tu. Nyata ingat boleh. Jadi 14 kali. Dia temu takut tu. Siapa marah mari kau ni pula. Kesal. Hak tu kita kata masa tawah ni ni tidak gitu. Hak tu bersalah lagi. Tak usah kira lah zaman jahiliah tu. Pandai lah tu kira tu. Agak-agak dapat. Sebab sini dia tak sebut haji umrah, disebut sedekah dan beberapa perkara sahaja. Tak apalah, cuma boleh ke tak boleh kita serah Tuhan lah tu. Tapi tentunya kalau hak dia sebut sini beberapa perkara ni, apa dia? Misalnya sedekah tu contoh saja tu. Banyak lagi hak dia buat ni. Hakim bin Hizam ni tu contoh sedekah, buat baik, ada apa ni, hubungan silaturahim, merdekakan hamba, lagu mana? Takkan nak sebut semua. Enggak haji dengan umrah ni garak jahiliah memang buat. Bahkan pokok dia ni, kalau kita tengok dalam sirah lah, dalam hadis Nabi, pokok dia ni dia sedia supaya kita Islam lah. Orang kita ni kadang-kadang ramai saya tengok memang dia sengaja bawa duit banyak pergi Mekah tu, bukan nak beli setengah tu, memang nak beli. Tapi ramai kita jumpa pergi dengan niat nak bantu orang miskin di sana, sambil-sambil buat umrah, buat haji tu sedekah. Pokok dia apa ada juga gitu. Setengah-setengah tu dia ambil 10 orang. Kalau dalam 10 orang, awak ni buat haji, buat umrah ni kata ni, makan minum saya tanggung. Tu khairat, bentuk khairat yang dia buat. Jadi kalau kita nak bawa kepada kes hakim ni, mana termasuk semua tu. Hak jenis-jenis gitu pun boleh pahala juga kau. Nabi kata aslam ta'ala ma aslafta min khair. Masuk Islamnya kamu akan dapat semua tu kebaikan yang kamu buat sebagai pahala. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, di masa jahiliyah Ibnu Jada'an gemar menyambung silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah itu bermanfaat kepadanya? Makna ada hasil ke di hari akhirat? Berguna ke tidak? Jadi kebaikan ke tidak untuk dia? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Baik. Jadi Nabi kata, la ya Aisyah, innahu lam yakul yauman rabbi ighfir li khati'ati yaumaddin. Nabi kata, tidak wahai Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah sekalipun kata, wahai Tuhanku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Baik. Tak jelas kita kata, cuba kita tengok bawah tu lah. Cuba kita tengok bawah tu. Jadi di sini disebut seorang yang bernama Abdullah bin Juda'an. Jadi Abdullah bin Juda'an ini Ibnu Jada'an tu ataupun Juda'an itu nama dia Abdullah. Abdullah bin Juda'an adalah seorang yang sering memberi makan. Mana penuhlah bekas-bekas dia tu dengan makanan yang dia sediakan untuk tetamu,
Mana kalau tetamu tu kat makan sedap lah kalau mana. Dia jamu sungguh. Maknanya pemurah betul Abdullah bin Jud'an ni. Maknanya sipai banyak siapa nak ambil makan ni, hak dia sedia tu kena guna tangga ni. Stok makan ni. Baik. Namun semua itu tidak bermanfaat untuknya di hari akhirat. Bapa tu? Kerana kalaulah dia mati dalam keadaan kafir, dia tak percaya kepada hari akhirat. Dia maksud Nabi sebut. Nabi ni ayatnya rupanya Nabi berkias dalam hadis tadi. Sebab tu saya cuba baca dulu bawah tu. Maknanya bila Aisyah telah mana ni Ibnu Jud'an ataupun Abdullah bin Jud'an banyak kebaikan dia buat. Mana Abdullah Jud'an ni kalau kita baca dalam sejarah, dia ni salah seorang jahiliah yang sangat terkenal. Dia panggil it'amut ta'am, it'amul masakin dan juga ikramud duyuf. Dua perkara. Dia ni terkenal sebagai orang yang sangat suka membantu orang miskin, beri makan dan sebagainya. Dan dia ni sangat hebat dari segi melakukan ikram duyuf, memuliakan tetamu. Siapa dia sipai sungguh makan dia tu banyak kena ambil dengan tangga ni. Takut apa? Orang kata tetamu mari tak ada makan ni. Makna dia sipai khusus untuk tu. Tu. Nabi kata tak lih Aisyah. Tak ada kelebihan apa kebaikan dia. Sebab dia tak pernah kata Rabbi ighfir li khati'ati yaumaddin. Maknanya dia tak masuk, kalau dia tak masuk Islam. Kalau dia tak masuk Islam. Tapi dia masuk Islam ke tidak? Tak. Dia mati dalam keadaan tidak Islam. Sebab tu Aisyah tanya tu. Allah banyaknya kebaikan dia. Apa tu lagu mana wahai Rasulullah? Rasulullah kata tak boleh. Sebab dia tak masuk Islam. Dia mati dalam keadaan kafir. Nasib dia lah. Patut tak usah kata apa lah. Kita serah Tuhan lah tu. Tak. Ada pelajar saya, ada dua orang juga. Tak tahulah sekarang ni. Bila dia habis ngaji tu sedih dia. Ada seorang tu India. Dia ngaji siapa ke Saudi ni. Dia sedih dia kata tahulah macam mana. Mak dia tak meninggal aja dia, tapi sedih dia takut meninggal dalam keadaan tidak Islam. Dia masih Islam dah. Kalau dia masuk Islam kan, mak dia mati dalam keadaan tidak Islam, tak jumpalah di hari akhirat dalam syurga tu. Kalau dia masuk syurga, harap masuk syurga lah. Mudah-mudahan. Sebab dia Islam. Dia duduk dalam syurga, mak dia dalam neraka. Gak kekal sebab tidak Islam. Waktu dia sedih, tak tahulah sekarang macam mana. Tu. Kita ni tak apa Allah tidak uji dengan gitu. Kita ni Islam, orang panggil Islam bakar. Islam bakar tu dia bunyi macam tak molek. Islam bakar ni maknanya tolong walaupun Islam tu dia jadi gitu orang faham. Tu Islam bakar tu maknanya zahir saja Islam. Tapi perangai kat taruh ngamuk, jin tanah pun takut. Tu mana bahasa dia digunakan ke nampak sangat prejudis lah sifat dia. Begitu. Jangan nak macam mana? Takdir lah. Nabi kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mati dalam kafir. Dia tak percaya pada hari akhirat. Tak boleh. Walaupun baik setara mana pun. Baik. Demikianlah yang dijelaskan dalam banyak dalil yang sahih. Iaitu apabila orang kafir masuk Islam, amalan sahihnya yang pernah dia lakukan di masa jahiliah memang tetap ada hasil, ada manfaat, ada kebaikan untuk dia di hari akhirat. Berbeza jika dia mati dalam keadaan kafir, maka amalnya tidak akan bermanfaat untuknya, bahkan terhapus terus disebabkan kekufuran. Maknanya seolah-olah kita boleh kata, makna Allah tidak hapuskan kebaikan dia tu, nak tengok dia mati Islam ke tidak. Kita boleh kata gitu dalam bahasa kita. Allah Maha tahu dah. Dalam ilmu Allah tu memang dia tahu. Hakikat tu ilmu Allah, dia tahu semua perkara hak akan datang, hak lepas, tahu semua. Ni kita kecek dalam konteks kita manusia. Seolah-olahnya Allah nak tengok dia mati Islam. Kalau dia mati Islam, kira semua sebagai kebaikan. Tapi kalau dia mati dekat ada kafir, rugi. Berjuta-juta setengah tu orang kafir ni tahun ni. Bui. Saya pernah di Kubakia tu. Yalah, wakil atau wakil lah. Dia sebut pada saya, orang Islam kita, dia kata duit ni sebenarnya orang tidak Islam bui. Dia bui untuk orang-orang susah. Kayak orang Kelantan dia kalau bung sebulan 12 kan dah. Tak itulah beratnya. Kena anak sekolah 6 orang 7 orang kan. Berapa tu? Nak beli kasus tu beli baru belaka, banyak baru lah. Bulan 12 tu, gak musim tu musim banjir dulu. Dah banyak terbengkalai dia punya kerja. Pada waktu tu orang kafir pada bantu ada.
Saya pernah jumpa tu. Banyak juga dia kata suruh bagilah kepada siapa saja. Dia tidak Islam. Orang lagu ni hadirat, kalau dia masuk Islam ke, bertuah dia. Bertuah dia. Ni. Tapi kalau dia tak masuk Islam, hanya dapat pujian di dunia sahaja. Hari akhirat tak dapat apa pun. Itulah. Sebab tu kita kena doa sama kita ni. Bila tengok orang tidak Islam ke, kata selalu. Sebab dia tu anak ada juga tu. Keturunan tu daripada Nabi Adam lah, kau tidak Islam tu. Supaya kita ni, supaya. Sebab tu kalau tengok Nabi ajar, tengok orang tidak Islam tu katalah Allahumma hdi qaumi. Kaum kita juga tu. Bangsa ni baru ya. Kewujudan manusia di muka bumi sebelum ada lagi nama bangsa itu. Semuanya daripada Adam, kita ni. Kata mana tak serupa tu? Orang Jepun lain, Korea lain, Rusia lain, Amerika lain. Alah pelik apa? Kita Kedah lain dah. Kecek lain dah. Nah, sebelah utara kecek lain, sebelah pantai barat lain, pantai timur lain, padahal Malaysia belakang tu. Tak pelik tu. Bukan satu saja beza makan pakaian pun tak serupa. Sekarang boleh tahu ni pakaian tidak sebelah pantai timur ni Melayu Indonesia ni makan lagu ni. Itu biasa. Tapi kuku mana pun manusia semua daripada zuriat Adam alaihissalam. Kita kena ingat tu. Baru timbul perasaan sayang kepada manusia ni. Jangan bangsa menghalang kita sayang kepada manusia ni. Itu tak kena. Jadi kena doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalaulah dia masuk Islam kerana doa kita tidak, besar pahala kita dapat. Baik, seterusnya, wahai kaum muslimin. Tak habis lagi. Dalam pandangan syariat, perbuatan baiknya akan dibalas di dunia saja. Ini kalau mati dalam keadaan tidak Islam. Kebaikannya tidak akan bermanfaat baginya di hari akhirat kelak. Bahkan dengan sebab dia buat baik dunia tapi tidak Islam, mati dalam keadaan tidak Islam, kebaikan dia buat di dunia tidak menjadi sebab untuk diringankan seksaan dia di hari akhirat. Apatah lagi nak selamat daripada seksa neraka, tak jadi sebab sikit apa. Kita ni kalau dengan sebab kita mati dalam keadaan tidak Islam, banyak sebab Allah nak selamat kita. Sebab solat, sebab baca Quran, sebab buat baik tu, buat baik ni. Banyak sebab tu untuk kita selamat. Sebab apa? Sebab ada tauhid. Sebab ada tauhid. Kita ada tauhid sekal. Tetapi sebab baik tu banyak tahu mana kalau mati dalam keadaan tidak Islam, dia tak jadi. Sebab tu hilang semuanya. Itulah ada ayat kelebihan orang mati dalam keadaan tauhid, bersih daripada syirik. Jadi kena jaga moleklah tauhid. Kadang-kadang hak benda boleh merosakkan tauhid kita ni duduk di sekitar kita, tak jauh pun. Kena jaga molek. Cicing kayu kau kata kalau ada kata aja lebuh lalu. Ya, kalau tak dia nak kawal. Dia kata ustaz kau nak kata mahal beli 900 tu. Barang tu tak berga pun di mesin. Dan kalau kita syarah kuat dah tu jadi jual 900. Gangati. Beli orang kita. Engkau ustaz jual ke? Tak kau ustaz pelawak. Padahal ustaz tu parut tu no. Gitulah aja. Kalau saya nak kata betul mula niat tu, ya Allah minta maaf lah. Mudah-mudahan kesalahan aku buat ni apalah. Kita pun betul mula niat pakai ni kerana perhiasan semata-mata. Tak ada dengan niat kerana gini-gini, tak ada. Buat tu. Nauzubillah, buat tu. Sama lah. Enggak benda tu boleh pakai saja cincin biasa ya. Tapi kalau azimat tadi, pada pengen azimat tu bukan perhiasan, bukan sport cincin, tu tak boleh kena buat tu. Cincin dia ni asalnya boleh. Cuma silap faham, silap teknik, silap cara, kesilapan tu berlaku. Perbetul ke tu. Tapi kalau azimat tadi, misalnya letak perut pakar, tu tadi Nabi suruh buat. Banyaklah kalau nak sebut dalam hadisnya, dia panggil watak salah satu lah, banyak lagi lain watak dan sebagainya. Hal letak ditekuk binatang, hatu-hatu mau bagi tu sampai arak jahiliah ada disebut dalam hadis. Untuk apa pakai tu? Dia macam kalung tu dia daripada kadang tulang ikan, daripada tumi arnab dalam hadis sebut. Dah ini dijampi oleh bomoh di zaman Arab jahiliah lah. Mana kalau pakai ni letak di binatang tak kena penyakit. Memanglah tuai dia tu kena penyakit binatang tu tak kena. Patah utuhnya tu Umar tu. Tu Umar pun sama pun dia cerdik tu Umar ni. Kalau saya nak cerita panjang malas nak cerita.
Ada seorang tu, pakar azimat pinggir tu, dia nego berah, dia kena baru 3 bulan sekali, 300 sekali baru. Cerdik dia je biji dulu. Kena baru. Enggak 4 kali setahun tu. Enggak kalau kena boleh 10 orang. Tak ada dah. Penipu hangit. Kita orang Islam ni ada panduan. Orang kita orang Islam ni ada panduan. Jangan terpedaya dengan barang-barang lagu tu. Silap-silap akhir bulan jadi rosak akidah, mati dalam keadaan tidak ada akidah tauhid, Allah rugi hati-hati, sangat rugi. Sangat rugi. Anak duduk dalam syurga, bini dalam syurga, duduk tengok kita duduk merau-rau dalam neraka sebab dalam hadis boleh tengok. Boleh tengok tu. Jelas dalam hadis. Kita minta Allah tunjuk. Dia akan keluar satu skrin besarlah, boleh nampak, terang nampak. Memang boleh dalam hadis. Kita nak tengok. Mana Allah benarkan. Dalam hadis sebut bila ahli syurga ternampak ahli neraka, masing-masing bersyukur, alhamdulillah, terima kasihlah Allah, mujulah dulu kita ni jaga tauhid ni, kalau tidak jadi lagu tu. Itu berlaku ya. Baik, wahai orang-orang Islam, wahai kaum muslimin, setelah anda mengetahui hakikat ini, jelaslah kini kesalahan sebagai kaum muslimin yang berkata baik dalam keadaan lalai ataupun dia tak tahu gapo dia. Manakala mereka melihat penyimpangan sebahagian orang Islam hak lainlah dari akhlak dan perangai yang baik, orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada mereka. Maksudnya adalah lebih baik daripada orang Muslim yang menyimpang. Ni tak betul ni. Ada kalau kita kecek ni boroh, orang Kelantan panggil kecek boroh. Bila dia tengok orang Islam buat perkara-perkara jahat, dia kata baik Yahudi juru. Baik orang kafir kan ada kau orang dalam ceramah ada sebut gitu. Mana orang kafir yang amanah, dia kata lebih baik daripada orang Islam yang kan. Dah, tak betul tu. Tak boleh guna gitu. Hakikat tak boleh. Kukuk mana pun lebih orang Islam. Lebih tu makna dia sebut. Tapi perangai buruk tu hal lain. Kita nak kata gitu tu tak kena. Baik orang Yahudi, baik orang orang Cina, tu dah semua. Lebih baik dia lagi. Kita pun faham maksud lebih baik tu dari segi kualiti hidup maksud dia nya. Iyalah kalau boleh tak usah kecek gitulah. Sebab orang Islam kukuk mana pun segi akidahnya, walaupun dia jahat pun dia lebih baik. Dari sudut mana? Dari sudut kalau masuk neraka pun tak kekal. Dari sudut. Jadi kita kecek gitu dari atas alasan apa pun sebenarnya tak molek. Tak molek. Apa duk banding dengan orang Islam jahat dengan orang kafir baik? Apa tak banding orang kafir baik dengan orang kafir yang baik? Mana antara orang Islam yang baik dengan orang kafir yang baik, mana lebih baik? Tentu baik orang Islam. Apa tak kata gitu? Ini orang panggil kecek politik. Kecek politik. Tak boleh, tak usah lah duk guna atas nama agama gitu. Kalau ada orang Islam yang tak boleh tu, dia kena urus dengan cara betul. Bukan dengan guna istilah-istilah jadi orang keliru. Rupanya nak suruh orang Islam undi calon tu. Tak betul tu cara tu bagi saya lah. Saya rasa tak selesa tu. Sebab Nabi tak bui. Memang dalam hadis Nabi tak bui. Apa nak banding orang Islam hak tak jauh dengan orang kafir jauh? Apa nak banding gitu? Kau nak banding molek. Sebab tu almarhum Tok Guru Saklan saya ingat lagi. Dia kata kalau nak banding biar sama-sama wah timu. Ni wah timu wah dia nak atuk pun tak bagi tak serupa. Tu qiyas ma'al farid orang panggil. Qiyas benda dua benda tak sama. Kalau nak banding semua orang Islam jauh dengan orang kafir jauh, mana lebih baik? Orang kafir yang nilai integriti tinggi, amanah, mana lebih baik daripada orang yang tidak Islam yang amanah juga? Tentu baik orang Islam. Apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, kunci kebaikan adalah apa dia? La ilaha illallah. Itu kunci kebaikan. Jadi jangan buat perbandingan gitu. Itu kadang-kadang orang panggil mana gimmick politik lah tu sebenarnya. Tak sah kayak gitu. Kita guna yang lain. Sebab kalau nampak ada bercanggah dengan larangan Nabi, cuba elaklah, cuba elak. Baik. Demikian pula perkataan sebahagian orang Islam yang dengan lancang bersumpah atas nama Tuhan mereka, demi Allah tidak akan masuk neraka penemu. Apa dia tak tahu tu. Dia maksudnya begini ya, saya faham daripada ni lah. Sebabnya akan datang saya tak ingat poin yang keberapa, dia akan ulang balik ni. Dia gini maksud dia ni. Dia yang saya faham di sini lah. Makna kita pula jadi seolah kita menentukan orang itu nasib dia baik ataupun buruk.
kau setahun ni jahatnya, tak masuk syurga dah ni. Tak boleh kata gitu. Bahkan dalam poin yang keberapa saya tak ingat, kalau seorang itu kata gitu, Allah akan hilang kebaikan dia. Jelas Nabi sebut. Sebab masalah masuk neraka ke, masuk syurga ke, tak boleh masuk syurga ke, layak masuk neraka tu, Allah saja boleh kata gitu. Jadi kenapa? Jadi pensyarah dia kata kenapa Nabi kata begitu? Sesiapa yang kata orang ni confirm ahli neraka, orang ni tak akan masuk syurga dengan kejahatan dia, tentu dia ni ahli neraka. Kata gitu tu menyebabkan Allah hilangkan amalan kebaikan dia, sebab dia sudah mengambil tugas Allah. Tak boleh, jangan kecek. Jahat setara mana pun tak dikata gitu. Sebab tu dia buat sini. Hak sepatutnya kita doalah kebaikan kepada dia, bimbing dia. Sebab tu Hasanul Banna, bila orang tanya dia, apa hukum orang yang tak mari masjid? Cerita kita biasa dengar kan. Hasanul Banna kata hukum dia, kamu geret tangan dia mari masjid, tu hukum dia. Cakap nak hukum orang kita ni. Dah dia tak mari masjid, fikirlah macam mana nak buat dia mari. Tak sedar yang hukum gini suka hukum. Hasan Al-Banna kata hukum dia mugam eret tangan dia bawa mari masjid. Makna kamu kena dakwah dia, bukan kamu hina dia. Tu sikap orang Islam. Jangan kita walaupun tahu dah, semua orang tahu dah hukum tu. Minum arak semua orang tahu hukum, zina semua orang tahu hukum. Kadang-kadang dia begini saja. Biarlah saya nak sebut dia. Manusia ni tidak semua bertuah seperti kita. Kita ni hidup daripada kecil lagi. Kadang-kadang setengah orang tu mak ustazah, ayah ustaz, tok dia tu ustazah lagi. Hidup dalam keadaan suasana Islamik, kita kata. Setengah orang dia tidak begitu. Saya pernah jumpa, kesian juga dia, pengalaman kita kuliah lah. Tapi dia ni nak berubah. Dia kata saya cuba dah ustaz pakai tudung, tapi gatal jadi kepala dia tu. Saya kata, saya pun kita kecil-kecil dia, rupanya dia ceritalah mak dia tak tutup aurat, tok dia tak tutup. Mana 3 keturunan sekalinya dia keturunan tak tutup aurat. Bagi saya orang-orang begini kita kena ambil pendekatan yang lebih ringan lah. Jangan kita kata tak cara lah, tak masuk neraka, tak tutup. Allah, tak, biar cerdik lah sikit. Kawan ni 3 keturunan tak tutup aurat. Hidup dia pun lagu mana tak tahu. Sebab tu kita tak ni. Sebab tu kita kena belajar sirah Nabi. Bagaimana Nabi melayani orang-orang yang sudah berkurung-kurung keturunan tu tidak dalam keadaan semua berhala. Minum arak menjadi supaya sejuk dia. Damai arak ni hadrat. Kalau dalam bab zina ni secara terbuka, dia ada rumah-rumah pelacuran ni secara terbuka. Bahkan bila dia nak pencen daripada pelacuran, dia letak darah putih. Siapa gitu ni? Noyaknya bebasnya. Dia panggil nikah rayah depan ni. Biarlah saya cerita sikit, jangan terbakar darah putih. Tapi dia ni orang tak tahu apa pun. Lepas tu darah warna ke dia nak akak asal tanya apa tu. Dia cerita dia gini hadirat. Zaman Arab jahiliah ni, bila perempuan pelacur lah, minta maaf lah saya sebut perempuan pelacur tu, katalah dia sampai satu tahap sama ada dia menyesal tak sih dah terlibat dengan aktiviti pelacuran, ataupun umur dia pun sudah meningkat, dia nak hidup berkeluarga. Cara mana dia buat? Kalau saya sebut dulu, patut tak fikir sendiri. Ni dalam kitab sirah disebut. Dia letak darah warna putih depan rumah dia. Depan rumah dia lah. Orang akan tahu lalu mana dia nak cari suami untuk hidup sebagai satu keluarga. Dia tak say dah hidup secara kita kata aktiviti zina tu, dia nak berhenti dah, nak bertaubat lah. Cara dia bertaubat, cara dia. Jadi lelaki-lelaki akan pergi rumah dia. Pergi tu bukan seorang, kadang-kadang 10 orang pergi. Jadi setiap orang ni akan meniduri dia. Mana berzina juga lah. Lepas tu dia ambil nama. Kalau kita dengar foto setiap IC, cok ibu jari tengok lagu mana. Lepas tu dia sipet tengok mengandung ke tidak. Kalau dia mengandung, selepas tu dia melahirkan anak tu akan dibawa kepada satu jawatan kuasa. Dia panggil jawatan kuasa khilafah, yang terdiri daripada masyayikh, orang-orang tua hak ada ilmu tu, tengok urat jari, tengok raut wajah dari anak yang lahir ni, menggopok 10 orang. Hak meniduri perempuan ni 10 orang. Jadi orang-orang tua ni yang dilantik oleh masyarakat, yang diberi autoriti untuk menentukan nasab dan keturunan, dia tengok tu, dia kata anak ni banyak daripada kaki sampai kepala ni, tengok nampaknya lebih
miripnya nak serupa lebih kepada pak ni, pak jantan ni. Jadi kami sepakat untuk menasabkan, menghubungkan nasab anak ni kepada bapa hak nombor A ni, hak nombor 1. Hak 9 lagi tu putih mata gitu. Jadi dia isytihar dalam masyarakat. Jadi masyarakat terima bahawa anak ni adalah dibankan kepada pak ni. Tu zaman Arab jahiliah. Diterima, tidak dianggap sebagai yang mengaibkan. Zaman tu. Cuba makna hidup tu sampai tahap tu. Bila dia masuk Islam, hadirat. Bila masuk Islam, ingat dia boleh buat semua selalu kah perbuatan jahiliah tu? Tak. Lama juga masa ambil tu. Maknanya nak boleh buat sakit baki perangai jahiliah kadang-kadang ambil masa bertahun-tahun. Sebab tu ada sahabat berzina, tapi bila dia berzina dalam keadaan dia Islam, dalam keadaan meresap masuk pahami agama tu, dia bertaubat. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, saya ni berzina, ni sudah mengandung ni. Dianya ada suami dia, ni ada isteri dia, zina muhsan dia panggil. Hukumnya dia rejam sampai mati, dia tahu. Tapi oleh kerana iman tu kuat, sanggup. Bila lahir anak, pergi pula jumpa Nabi ni. Saya sudah melahirkan anak, haddi alayya. Tunaikanlah hukum hudud atas saya. Minta Nabi tunaikan hukum hudud. Rekah ceritanya dia direjam sampai mati. Nabi kata, selepas ni jangan siapa lagi kata dia penzina, sebab dia telah bertaubat. Bahkan taubat dia tu boleh menampung seluruh umat. Besarnya taubat dia tu. Itu dalam riwayat Bukhari tu. Dia panggil imra'ah ghamidiyah tu, perempuan itu. Hak saya nak sebut di sini ya, bahawa tak boleh kita nak hukum orang walaupun dia jahat setahu mana. Itu bukan tugas kita. Kalau kita buat juga, kita telah mengambil tugas Allah, dan itu dikira kesalahan besar. Besar mana kesalahannya? Allah buat, Allah hilangkan pahala. Tak tahulah sebanyak mana, mungkin Nabi tak sebut. Tapi berlaku tu hilang pahala dengan sebab ni celupar mulut tu. Hilang tu. Jadi kena berhati-hatilah. Baik. Habis di situlah. Hari kita sambung, tak habis lagi kita sambung semula lah pula ni. InsyaAllah kita sambung muka surat 37 ni. 37 kita sambung situlah untuk sesi akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.